Hai semua, video kali ni kita sambung untuk nota terakhir tajuk ni, iaitu menyelesaikan masalah melibatkan persamaan serentak. So untuk jawab yang ni, awak kena mahir dululah cara nak mengira guna cara menggunakan cara untuk menyelesaikan persamaan serentak. Susahnya. So kan awak ada kaedah untuk yang first mula-mula tu kan ada 3 linear. So yang 3 linear tu Cikgu Syu saja awak guna kaedah penghapusan. Okay, lepas tu kalau soalan yang melibatkan linear dengan tak linear, kaedah pergantian. So selalunya untuk yang soalan macam ni yang melibatkan masalah ni, biasanya soalan tu melibatkan linear dan tak linear. So kita akan guna kaedah gantian. Okay, so untuk soalan ni, contoh 10 ni, dia cakap sebuah kilang pembungkusan makanan ingin membungkus dodol dalam sebuah bekas yang bentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 sama. Okay, ni tapak dia. So diberi jumlah panjang sisi prima tegak itu ialah 133 dan ED dan BC. So ED, BC, so yang ni adalah 25. So adakah seketul dodol dengan isi padu 600 ni dapat dibungkus di dalam bekas tersebut? Jelaskan. So kalau kita nak bagi dodol tu boleh masuk ke dalam ni, so kita kena make sure bekas ni mesti lebih daripada 600. So kalau kurang, maksudnya tak muat lah dia nak masuk kan. Okay, so kalau bila nak jelaskan, kita boleh cakap lah melebihi ke kurang daripada isi padu dodol tu. So dekat sini dia bagi satu cara nak selesaikan. Yang pertama adalah memahami masalah ni. So ni just dia ambil nota penting daripada soalan ni, iaitu bekas berbentuk prisma tegak. Lepas tu dia punya panjang sisi 133, ED, BC 325. Okay, menentukan sama dodol yang berisi padu 600 tu dapat dibungkus. Okay, ni memahami masalah. So apa masalah dia? Lepas tu yang ni adalah merancang strategi. Okay, katakan panjang sisi tapak bekas ialah X dan tinggi bekas Y. So maksudnya tapak sini X, sini adalah Y, tinggi dia. So disebabkan kat sini dia kata tapak segi 4 sama, so maksudnya sini pun X jugalah. Okay, bentukkan persamaan tak linear bagi panjang BC. Okay, macam mana kita nak cari panjang BC? Okay, awak ingat balik yang ni kaedah apa panggil? Hypotenuse theorem. Hypotenuse. Yang mana kalau sini A, sini B, sini C, hypotenuse kan? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okay, so ini yang dikatakan bentuk persamaan tak linear. Okay, jadi kita tengok. Okay, lepas tu bentukkan persamaan linear bagi jumlah panjang sisi prima. So jumlah panjang tu maksudnya akan tambah semua panjang ni lah. So akan dapat lah berapa? 133 Okay, lepas tu isi padu prima adalah sama dengan luas geratan retas darat tinggi. So ni formula untuk isi padu prisma. So apakah isi padu untuk bekas ni? Okay, kita tengok pada penyelesaian dia. Okay, so yang pertama yang Cikgu Syu cakap tadi lah, awak guna hypotenuse theorem tu kan. Susah. Yang ni kan. Okay, so maksudnya kat sini X, sini Y. So sini ada 25. So nak dapatkan 25 tu maksudnya X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2. So yang ni adalah persamaan yang pertama. Okay, lepas tu dikata kat sini jumlah panjang sisi prima tegak 133. Okay, kita tambah semua. Yang awak ada X kat sini adalah 1, 2, 3, 4, 5 kan. So sini pada 5X tambah dengan 2Y. So sini 1 dan sini 1. So dapat 2Y tambah dengan 50 tu maksudnya sini 25, sini 25. So 25 tambah 25 dapat 50. Sama dengan 133. Okay, ini adalah persamaan yang kedua. So dia ringkaskanlah yang ni sebab 50 pindah ke sini dapatlah 83. So inilah persamaan kedua.
Okey, lepas tu kita buat persamaan serentak. Jadi kita masukkan yang ni, persamaan kedua ni, kita jadikan yang ni, yang persamaan yang ketiga. So untuk soalan ni dia gantikan Y. So dia pindah 5x, so kita tolak 5x, lepas tu bahagi dengan 2. Okey, so di persamaan ketiga dia akan masuk ke dalam persamaan yang pertama. So x kuasa 2 tambah dengan, okey, yang ni digantikan y. So 83 tolak 5x per 2 dikuasakan 2 sama dengan 25 kuasa 2. Okey, lepas tu yang ni awak kena kembangkan lah. Okey, bila kembangkan dapat yang ni. So yang 25 kuasa 2 ni dapat 625. So lepas tu kita nak buang 4. Ingat cara nak buang 4, kita darab semua dengan 4. Okey, sebab tu dapat 4x square kat sini. So lepas tu yang didarab semua ni. Okey, untuk ni awak nampak sebenarnya dia dah ringkaskan ni. Dia dah kecilkan ni. Okey, so cikgu saya tunjuk ke? 289. Oh, disusun balik kat sini. 25 kuasa 2 diletak kat sini. Lepas tu 830 kat sini. So 689 kat sini. Sebab 4 darab 4 sini potong. And then 4 darab dengan 625, kita akan dapat 2500. Sebab dia pindah ke sini, so dia tolak kat sini. Lepas tu dia permudahkan. Dapatlah 29x kuasa 2 tolak 830x tambah 4389. Okey, lepas tu kita guna kalkulator je ini. Okey, awak guna EQN tu. So dapatlah dua jawapan. X adalah 627 per 29 ataupun X sama dengan 7. Okey, lepas tu awak gantikan nilai X ni ke dalam persamaan yang ketiga ni untuk dapatkan Y. So bila gantikan 627 per 29 ni, awak dapat negatif. So abaikanlah sebab panjang tak ada dalam negatif. So kita abaikan yang ni. Lepas tu kita masukkan 7, kita dapat 24. Maksudnya kat sini X adalah 7 dan Y adalah 24. Okey, lepas tu kita guna formula isi padu berkas bentuk prisma. So dia punya tadi kan dia punya nota tadi dia cakap dia punya nota adalah luas kelihatan retas darab tinggi. Okey, so luas kelihatan retas yang bawah ni. So maksudnya X darab X. Lepas tu tinggi dia Y. So untuk prisma memang ada formula 1/2. So 1/2 darab X darab X darab Y. So disebabkan kita dah tahulah X tu adalah 7 dan Y ada 24. Sebab tu dah kat sini 1/2 darab 7 darab 7 darab 24. So dapatlah 588. Okey, so jadi maka dodo dalam isi padu dodo dengan isi padu 600 tidak dapat dibungkus di dalam bekas tersebut kerana isi padu bekas tersebut ialah 588 sahaja. So dia macam cikgu Syura kata tadi lah, untuk nak boleh dodo tu masuk, kita kena make sure isi padu ni mesti lebih daripada 600. Disebabkan sekarang kita dapat kurang daripada 600, so tak dapat nak dibungkus. Okey, lepas tu dekat yang sini ni nombor 4 ni membuat refleksi. Sebenarnya kalau nak exam ke apa tak perlu buat pun tak apa. Tapi kalau nak buat tu sekadar check lah. Okey, so sekarang ni kita tahu kita punya isi padu bekas adalah 588. Okey, lepas tu menggunakan formula ni lah. Okey, so dekat sini diandaikan nilai X ni dia tak tahu. Okey, dia nak check adakah kita dapat nilai X tu 7. Okey, so bila kita kira dapat X 7. Okey, lepas tu bila gantikan nilai 7 tu ke dalam persamaan ni, sorry, kedua ni awak dapat Y ada 24. Maksudnya betul lah awak punya jawapan tu. Tapi selalu jarang lah kita buat kan. Tapi kalau buat itu lebih baik. So ni cara nak jawab masalah melibatkan persamaan serentak. So untuk nota ni ada satu soalan je. So kita akan jumpa lagi untuk next video bagi latih diri 3.5. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye.